Apa kata Idris Taufik? Kebetulan dia kata, aku ini dalam kelas aku, dia mengajar perbandingan agama, dan kelas aku ada budak-budak Arab yang Muslim. 2 kalimah syahadah sekali mereka sebut, aku pun dah hafal. Kamu kena sembahyang, kena masuk Islam. Kebetulan masuk Ramadan, anak murid ini minta izin aku berikan kelas itu belah malam untuk mereka solat. Dan sebab kelas aku saja ada macam couple, macam permaidani, pelik dia kata. Ini kerja siapa aku tak tahu. Dalam bangunan itu cuma kelas aku yang ada macam sejadah, macam kapal. Dia budak-budak Arab ni kata kami nak sembahyang tarawih, kelas kamu saja ada ni permaidani. Boleh tak kami gunakan? Aku pun rojok pada orang atas. Orang atas kata boleh, dengan satu syarat, hang kena tunggu sampai mereka habis sembahyang. Sebab puak-puak ni jemuan, puak-puak ni jebon belakang. Silap hari bulan, lepas dia sembahyang, dia bawa pelari permaidani itu sekali balik ke rumah. Jaga puak-puak Islam ni cukup negatif. Puak-puak semayang buat pelari jadah. Itulah otak. Kadang-kadang berlaku pun. Saya kena tunggu sampai saya hafal pula rakaat tu macam mana. Jadi Yusuf Islam kata, kalau masuk Islam kena semayang. Aku tahu, aku tengok belajar aku semayang setiap malam musim Ramadan. Aku tahu dah cara semayang. Kemudian di musim Ramadan kamu kena berpuasa. Aku berpuasa bersama anak muridku, aku menghormati mereka. Cat Stephen, dia kata, Yusuf Islam tengok aku, dia tenung mata aku, dia kata, kamu telah pun Muslim, kamu nak tipu siapa? Dan Yusuf Islam terus tinggalkan aku, tak layan aku. Tapi kalimat dia betul-betul menusuk. Kalau macam tu, kamu dah Muslim, nak tipu siapa lagi? Kamu nak tunggu tipu siapa lagi? Malam tu lah aku punya menangis. Dan terus dia peluk Islam. Setiap orang Allah berikan kesempatan untuk berubah. Sama ada kita ambil, kita buang, itu kita. Tapi Allah tidak zalim. Jangan sebut Allah zalim. Semua kita Allah utarakan hidangan untuk berubah. Kita berada di tempat di mana manusia bercakap tentang Islam. Oh, cantiknya Islam, Islam is beautiful. Peluang untuk lebih memahami dan berubah. Tak mau. Jangan salahkan Tuhan. Jadi itulah yang nak kita kaitkan dengan surah Al-Hadid ayat 16. Jangan jadi seperti ahli kitab sebelum ini. Ramai antara mereka diberikan peluang untuk jadi baik, dia bertanggung. Dia biarkan masa berlalu panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Kebanyakan mereka akhirnya menjadi orang-orang yang fasik. Itulah yang menimpa ke atas manusia yang sering berkata belum sampai sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, ya sudah sampai masanya untuk kita sentiasa sujud, insya-Allah, dan jangan lepaskan peluang untuk sentiasa sujud. Jangan lepaskan peluang untuk sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Dan ambillah kesempatan yang ada. Kesempatan kita di tempat yang aman. Itu kesempatan untuk kita terus belajar. Kesempatan hidup dengan non-Muslim. Kesempatan untuk kita menyampaikan Islam kepada non-Muslim. Kesempatan berjiran dengan mereka yang masih mencari Islam. Kesempatan untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Kesempatan tahun ini insya-Allah untuk memasuki Ramadan tahun ini. Kesempatan untuk menggiatkan ibadah di kesempatan Ramadan tahun ini. Ini semua kesempatan. Hari ini kesempatan, besok belum tahu lagi. Kesempatan hari ini sekarang. Besok belum tahu kita ada ke tak ada. Tiba-tiba kita diberikan kesempatan sekarang, kita tangguh besok yang belum tahu lagi. Kita mungkin ada ataupun tak ada. Besoklah, besok belum tentu. Hari ini insya-Allah kita masih bernafas. Sekarang kita bernafas. Sekaranglah masanya.
Belumkah sampai masanya lagi? Tanya Allah. Kamu nak tunggu besok? Besok belum tentu. Jangan kejar yang belum tentu. Manfaatkan yang ada yang pasti. Jangan cari yang tiada. Gunakan yang ada. Yang ada ialah hari ini, sekarang. Itulah anugerah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, itulah yang dapat kita kaitkan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah, semoga insya-Allah apa yang saya rumuskan tadi mendatangkan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Allahu a'lam bishawab. InsyaAllah di musim Ramadan kita akan tukar waktu kelas kita daripada petang pergi ke pagi, InsyaAllah pukul 10 pagi, iaitu khusus di musim Ramadan. Kita berubah pada waktunya saja. Harinya tetap sama Ahad, tapi kita mulakan 10 pagi sampai tengah hari, InsyaAllah. Baik, kita ada banyak masa lagi. Kita buka pada soalan, InsyaAllah. Ya, silakan. Dalam saya baca buku kawan dengan Ustaz Alias, Ustaz Alias dia bincang tentang apa orang Islam dan bukan Islam tinggal serumah. Macam mana kita Islam, orang Islam dan bukan Islam tinggal sendiri. Dia macam tak setuju sebab kadang-kadang memang ada kes kita duduk dengan bukan Islam, dia ada tepung dia dalam apa kecil dia dalam bilik, kadang-kadang dia letak apa buah-buah dia untuk supaya nanti dan kita orang Islam dalam bilik yang sama. Dan dulu tu dia galakkan kita duduk satu ni, tapi Ustaz Alias saya rasa punya universiti juga dia agak berbeza. Mungkin ada kebenaran juga pada apa disebutkan. Bila saya sebutkan kesempatan, sebab saya difahami bila dibuat keputusan seperti itu tak dapat ditukar lagi. Katakanlah bagi universiti tertentu ada satu bilik, ada dua bilik yang berkongsi antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Dan kebiasaannya saya difahamkan bila keputusan dibuat, kamu duduk dengan dia, tak dapat diubah lagi. Sebab jika diubah, yang lain semua nak membuat perubahan, kacau universiti. Atas dasar itu, saya cuba mengubah cara fikir kita sahaja. Cara fikirnya ialah, oleh sebab itulah yang ditetapkan bagi kita, lihatnya sebagai satu kesempatan. Bila kita melihatnya sebagai satu kesempatan, redalah sikit tekanan. Kesempatan untuk lebih mengenali rakan kita, mengenali agamanya, dan kemudian kesempatan untuk kita menyampaikan Islam kepadanya dengan cara ilmu, dengan cara amal dan akhlak. Mungkin selepas itu dia berminat dengan Islam. Tanpa kita menafikan bahawa kerja itu tidaklah mudah. Seperti yang Rizal sebutkan tadi, kadang-kadang yang non-Muslim itu dia pun berpegang kuat dengan ajaran agamanya. Dia pun bawa tok pekongnya, pasang gaharunya, sampai kita pula terbatuk-batuk dalam bilik. Tapi itu teknikal yang boleh kita bereskan dengan meminta kefahamannya. Jika sekadar patung berhala, kita harapkan jangan sampai mengganggu pula kawasan kita. Tapi itu cabaran, saya tak nafikan. Dia tunjukkan berhala, kita tunjukkan solat, kita tunjukkan Al-Quran, kita mengaji Al-Quran, kita bangun awal. Harapannya dia akan menghormati dan akan menyadari kebaikan Islam. Tapi mungkin bagi setengah orang itu jadi tekanan. Dia tak melihat pada kesempatan, itu menjadi tekanan, menyebabkan akhirnya dia stres, menyebabkan akhirnya dia tak boleh belajar. Dalam kes begitu saya setuju bahawa jadi negatif pula, maka perlu pula pada tindakan dan sebagainya, insya-Allah. Dan jika diberikan pilihan, jika saya lah diberikan pilihan, kamu nak duduk di bilik universiti dengan kawan seagama ataupun dengan
seorang yang tidak